Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, khabar semua. Selamat datang ucapkan kepada para pengunjung Pesta Buku Antarabangsa Selangor. Hari ini kita berada pada hari yang ke-5, kan, tengah-tengah dah ni. Dan dalam 5 hari ini, Masya Allah, saya melihat pertama, banyaknya buku-buku yang menarik. Yang kedua, ramainya orang yang datang. Dan saya kira ini satu perkara yang baik. Dan daripada awal pagi tadi, awal saya sampai sebelum jam 8, lebih sikit tu dah ada pelajar sekolah yang datang. So, Masya Allah, satu perkara yang baik, kan, guru-guru membawa anak-anak murid untuk datang ke Pesta Buku Antarabangsa Selangor ini. Dan seperti biasa, pagi ini insya-Allah kita nak berkongsi, dan insya-Allah pagi ini kita nak berkongsi mungkin tentang buku juga. Kita nak berkongsi tentang buku juga pada pagi ini, tetapi mungkin buku yang sedikit berbeza. Kita nak berkongsi tentang buku yang bertajuk Al-Quran. Sebuah buku juga, kitab juga yang telah lama berada di pasaran. Yang telah lama berada di pasaran, dan dia tidak ada satu chapter yang baru yang ditambah. Begitulah daripada mula dipublishkan sampailah ke hari ini, buku ini dia maintain sama je. Dia tak ada penambahan ataupun pengurangan. Tetapi buku ini buku yang ajaib, buku yang terus diguna pakai hingga ke hari ini. Dan itulah insya-Allah kita nak melihat pagi ini sekejap bersama-sama tentang buku yang sangat amazing ini, insya-Allah. Saya nak mulakan mungkin pagi ini dengan kita mengambil satu ayat daripada buku ini yang berada pada babak ataupun chapter ke-38, ayat yang ke-29. Ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Ini salah satu chapter, dia kat tengah-tengah. Chapternya ke-38 daripada keseluruhan 114 bab yang ada dalam buku ini. Dan saya nak mengajak pagi ini kita melihat pada potongan ayat yang berada dalam surah ini. Allah letakkan kitab ini, iaitu Al-Quran. Anzalnahu, kami turunkannya, ilaika, kepadamu wahai Muhammad, dan kepada umatmu wahai Muhammad, liyadabbaru ayatihi, supaya mereka memahami ayat-ayatnya, waliyatadzakkara ulul albab, dan supaya orang-orang yang mempunyai akal yang hebat, akal yang sempurna, dapat mengambil pelajaran daripadanya. Kita nak melihat pada buku ini, kepada kitab ini, yang penulisnya, siapakah penulis kitab ini? Kitab ini magicnya, ajaibnya ialah penulisnya, editornya, publishernya sama, kan? Iaitulah Allah Azza wa Jalla. Maka penulis buku ini memberitahu kepada kita tujuan ataupun objektif dia menulis buku ini. Apa dia? Penulis ini sebutkan ada 2 tujuan dia tulis buku ini. Yang pertama, liyadabbaru ayatihi, agar manusia memahami ayat-ayatnya. Yang kedua, agar orang yang berakal sempurna
orang yang berfikiran jauh dan IQ-nya tinggi dapat mengambil pelajaran daripadanya. So ini dua tujuan. Maka bila kita nak baca buku, kita kena bermula daripada depan selalunya kan. Kita tak boleh baca buku terus baca dekat tengah. Dia tak edit lah. Kan kalau baca novel tu terus tengah, kita tak tahulah watak siapa, tengah cerita apa, kita tak tahu. Kita mesti kena baca daripada depan. Dan kalau kita buka buku bahagian depan tu, dia ada pembukaan ataupun kata-kata aluan. Bahagian tu selalunya orang skip, betul tak? Kan? Dan itu bahagian yang penting sebenarnya, kerana di situ penulis akan beritahu apa cerita dalam buku ni dan apa sebab dia tulis buku ni. Dia tulis itu apa sebab tercetusnya idea menulis buku tersebut. So itu bahagian yang penting. Tapi buku yang kita lihat bersama-sama pada pagi ini, penulisnya dia tak letak kat depan. Dia letak di tengah-tengah. Tujuan dia menulis buku ini. Dan penulis ini meletakkan dua tujuan buku ini ditulis. Yang pertama ialah agar mereka memahami. Kenapa penting untuk kita tahu tujuan penulis menulis buku tu? Supaya mesej tu sampai kepada kita, betul tak? Kalau kita tak tahu penulis tulis buku tu sebab apa, nanti kita tercari-cari apa yang penulis ni nak sampaikan. Kita pun akan lambat nak dapat tangkap idea penulis itu. So, bila kita tahu objektif penulis itu menulis buku tersebut, maka mudah kita nak dapat, oh ini sebab dia. Mudah untuk kita nak relate. Bila disebut ini je, kita akan relatekan kembali kepada tujuan penulisan buku tersebut. Dan ini penulisnya memberitahu kepada kita dua tujuan buku ini ditulis. Dan penting untuk kita mengetahui tentang perkara ini. Kenapa? Kerana buku kalau tak dapat ambil mesej daripadanya, maka tak dapat apa? Kalau baca buku sekolah tu, tak dapatlah nak jawab exam nanti. Sebab apa yang ditulis dalam buku tu tak dapat. So tak dapat nak jawab exam. Maka buku ini penulisnya memberitahu kepada kita objektif buku ini ditulis adalah untuk manusia memahami ayat-ayatnya. Liyadabbaru ayatihi, ataupun perkataan yang sudah mula menjadi perkataan yang biasa di masyarakat kita di Malaysia, iaitu tadabbur. Okey, ini tujuan utama yang pertama yang disebutkan oleh penulis buku ini, bahawa dia menulis buku ini adalah untuk manusia, iaitu kita semua memahami ayat-ayatnya. Dan dalam nak memahami ayat-ayat ini, penulis buku ini telah menjadikan ayat-ayatnya mudah untuk kita nak faham. Dia bukan sesuatu yang susah, kan? Kadang-kadang kita rasakan macam susahnya nak faham buku ni. Saya bukan ahli dia, kan? Saya tak ada background Islamic Studies contohnya, kan? So nak memahami buku ni bukanlah saya punya tahap lagi. Tetapi tidak, buku ini telah dijadikan oleh penulisnya mudah untuk difahami. Dan lebih daripada itu ialah penulis ini menggunakan perkataan yang nanti kita boleh, bukan sahaja kita boleh bila baca terjemahan itu, kan, kerana penulis ini menulis bukunya dalam bahasa apa? Dalam bahasa Arab, kan. Kita bukan saja boleh mengetahui makna apa yang penulis itu nak sampaikan melalui terjemahan, tetapi bila kita melihat kepada perkataan yang penulis ini gunakan, maka kita akan mendapat banyak lagi maklumat tambahan yang tidak ada dalam terjemahan. Itu yang pertama. Objektifnya apa? Buku ini ditulis untuk manusia memahami ayat-ayatnya. Yang kedua, objektif buku ini ditulis adalah agar orang yang berakal sempurna
orang yang IQ-nya tinggi boleh memahami, mengambil pelajaran daripada buku tersebut. Maka ini dua tujuan penulisan buku ini, yang mana kalaulah seseorang itu dia baca buku itu dan dia tak mencapai objektif tersebut, maka dia tak dapatlah apa yang penulis itu nak sampaikan. Dia ibarat macam apa? Macam mandi tak basah, tidur tak lena, kan? Dia tak sampai, dia tak kena. Kita makan, order makanan tapi kurang garam, dia tak sampai. Dia macam cerita P.Ramlee kan, dia hidangkan roti dengan kari kan, bapak dia pun makan, cicah, nampak karinya tu pekat, sedap, tapi bila dicicah, tawar. Dihidangkan kopi, hitam melekat, tapi bila diminum, rasanya pun tawar sebab tak ada gula. So mata dah menarik tetapi rasa tak sampai, kan? So bila makan rasa tak sampai, rasa marah tak? Geramnya kan, baik aku je yang masak, kan? Maka bila tak sampai objektif, maka tak dapatlah apa yang penulis nak sampaikan. Kalau guru mengajar, anak murid tak dapat apa yang guru tu nak mengajar, guru akan jadi macam dia sedikit frust dan dia nak cuba lagi supaya nak bagi murid itu faham. Maka objektif ini dengan Al-Quran, kadang-kadang kita merasakan ia hanyalah satu bentuk bacaan yang kita hanya baca je dan kita tak capai kepada objektif yang penulis ini nak sampaikan kepada kita. Kerana jika ia hanya sekadar bacaan, maka bukan itu tujuan yang penulis buku ini inginkan daripada kita. Penulis ini inginkan apa? Dua perkara, difahami dan juga diambil pelajaran daripadanya yang menghasilkan tindakan. Maka kita nak melihat kembali bagaimana kita dengan buku ini. Adakah kita telah mencapai objektifnya ataupun tidak? Dan pagi ini insya-Allah saya nak mengajak kita melihat sedikit kepada apa yang penulis ini bawakan dalam kitab dia, dalam tulisan dia. Kerana ia adalah satu buku yang well known, kita semua dah tahu, kita dah pegang dia, dah pernah tengok, dah pernah baca. Cuma mungkin kita nak melihat kepada apa keistimewaan yang ada pada buku ini sehingga kan dia tidak ada lagi cetakan yang baru untuk nak update, kan? Selalu cetakan ada yang baru sebab buku selalu keluar yang baru. Kenapa? Kerana nak update isu-isu semasa, betul tak? So kena buat keluar buku yang baru nak cerita pasal isu semasa. Tetapi buku ini menceritakan isu daripada dulu sampai sekarang, masih lagi relevan dan akan digunakan nanti sampai bila-bila. Inilah kehebatan satu buku yang kita nak lihat sedikit bersama-sama. Kita ambil tadi satu ayat daripadanya yang kita sebutkan, selalunya objektif buku diletakkan di depan, tetapi buku ini objektifnya diletakkan di tengah-tengah dalam Al-Quran itu. Dan saya merujuk tadi kepada surah yang ke-38 ayat ke-29. Sebentar. Baik. Sebab tak ada whiteboard, saya pun gunalah saya punya. Okey, baik. So ini ayat tadi yang dibacakan. Boleh? Belakang boleh guna? Boleh. Okey. Kalau boleh guna lagi best. Baik. Kita melihat kepada satu ayat yang kita bacakan tadi. Kerana dalam ayat itu penulis ini menyebutkan tentang kelebihan buku ini adalah untuk difahami ayat-ayatnya, dan perkataan yang digunakan adalah, dalam saya ambil daripada teks Arabnya, ialah liyadabbaru, ataupun kita biasa dengar perkataannya adalah tadabbur. Dan apa maksud tadabbur ini? Tadabbur ini ialah sesuatu yang berada di belakang ataupun di sebalik. Maksudnya Al-Quran ini kehebatannya adalah pada bahasa. Kerana kita melihat kepada waktu turunnya Al-Quran ini, ia waktu tu yang tengah trending dekat
Mekah adalah syair. So, Quran datang sudah tentu kena lebih hebat daripada syair, kerana itu yang tengah trending waktu tu. Kerana setiap Nabi dan Rasul Allah berikan mukjizat mereka ikut apa yang trending ketika tu. Nabi Musa, apa mukjizat dia? Tongkat boleh tukar jadi ular. Kenapa? Kerana waktu dia yang tengah trending adalah penyihir. So Allah bagi. Nabi Isa, apa mukjizat dia? Antaranya, dia boleh menghidupkan orang yang mati, kan? Ada seorang makcik itu datang jumpa Nabi Isa, dia kata, "Wahai Nabi Isa, boleh tak kau tolong hidupkan balik anak aku? Anak aku baru je hidup." Dia pun tanyalah, "Berapa umur anak engkau waktu dia meninggal?" Umur dia baru 250 tahun. 250 tahun baru dia, sebab waktu tu umur waktu zaman tu beribu-ribu tahun. So 250 tahun dia kata, anak aku baru 250 tahun dah meninggal. Diminta Nabi Isa menghidupkan. Kenapa mukjizat Nabi Isa begitu? Kerana waktu itu adalah zaman apa dia? Perubatan itu tengah naik, trending ketika itu. Dan ketika Al-Quran turun, yang trending adalah tentang syair ataupun bahasa. Maka sudah tentu Quran dia datang dengan bahasa yang unik, dan Al-Quran ini bila kita lihat pada kita, ia boleh difahami maknanya dengan kita membaca terjemahan. Dan kalau kita melihat buku ini dari teks asal dia, maka kita akan dapat lebih daripada apa yang diberikan dalam terjemahan. Dan kalau kita lihat nanti insya-Allah pada ayat yang kita akan paparkan, Allah mulakan ayat itu dengan satu perkataan iaitu kitabun. Apa maksud kitabun? Kitab lah, buku, kan? Dah jadi bahasa kita, kan? Orang Arab ambil bahasa Melayu, kan? Buku, macam kita fahami. Dan apakah buku yang Allah maksudkan tu? Quran lah. Tapi soalannya ialah, kenapa Allah tak tulis Quran? Quran ini kami turunkan. Kenapa Allah tulis kitab ini kami turunkan? Kenapa? Bukankah kalau Allah tulis Quran ini diturunkan adalah lebih jelas? Sebab kalau kita dalam terjemahan pun, dia akan tulis dalam kurungan Al-Quran, kan? So kalau guna direct Al-Quran kan lebih mudah untuk kita faham. Tapi kenapa Quran Allah tak guna Al-Quran? Allah guna perkataannya ialah kitab. Kenapa? So itu yang dipanggil sebagai apa? Tadabbur. Kita melihat kepada apa yang berada di sebalik penggunaan perkataan. So Allah gunakan kitab, kita pun fikir, kenapa Allah gunakan kitab? Kenapa tak gunakan Quran? Maka bila kita melihat kepada perkataan kitab, apa yang ada pada kitab? Apa yang ada? Ada apa? Ada gambar lah, kan? Kulit depan, ada dia punya kulit belakang, kan? So bila kita tengok kitab, salah satu ciri kitab ialah dia ada pembuka, dia ada tajuk 1, 2, 3, 4, dia pergi kepada climax, kemudian dia akan turun kepada kesimpulan dan juga penutup, betul? Ada tak kita baca buku buka-buka aja, itulah ceritanya. Tunggu pergi dekat penutup, ada tak? Tak ada. Dia mesti mula dengan pembukaan. So Allah gunakan kitab pada ayat ini untuk menggambarkan Al-Quran, kerana Allah nak bagi tahu Al-Quran dia adalah sesuatu yang tersusun. Dia adalah sesuatu yang tersusun. Fungsinya apa? Fungsinya ialah kita, Allah tahu dalam kehidupan ni banyak tak berlaku sesuatu yang di luar jangkaan kita. Banyak. Kan? Kita harapkan perjalanan kita begini, tetapi akhirnya dia macam tu, naik sikit, turun ke bawah, naik sikit lagi, turun lagi. Kehidupan. Maka kehidupan kita adalah sesuatu yang tidak tersusun. Maka Allah nak beritahu, kalau kita serabut, kalau kita rasa kehidupan aku ni tak tahulah nak ke kiri ke nak ke kanan, maka Allah nak bagi tahu, nak cari kat mana nak bagi kehidupan itu kembali tersusun, kembalilah kepada kitab. Kerana kitab ini akan menyusun kembali kehidupan kita, akan bawa kita kepada apa yang sepatutnya kita lakukan. Dia akan bagi tahu kita direction nak pergi mana, kiri ke kanan, nak straight berapa, 1 km, 2 km,
junction mana nak belok, dia akan bagi tahu. Itu sebab Allah namakan dia sebagai kitab. Pertama, sesuatu yang tersusun. Okay. Yang kedua, okey baik. Ayat yang ke-29. Okay. So kalau tengok kat sini, Allah gunakan kitab. This is a blessed book. Allah gunakan book, tak digunakan Quran. Dan sudah tentu ada sebabnya kenapa. Sebab itu kalau kat akhir ayat ni kita tengok, Allah gunakan Quran ini, kitab ini tujuannya nanti apa? Ulul albab. Untuk orang, untuk membina daya fikir. Untuk membina IQ. Sebab kitab ini mengajak kita untuk berfikir apa yang berada di sebaliknya dan apa kena mengena dengan aku hari ini. Sebab kitab ini nanti kita akan lihat kepada sebab yang kedua. Kenapa Allah namakan dia kitab di sini? So yang pertama, dia adalah kitab, Allah tak sebutkan Quran. Kenapa? Kerana Allah beritahu ini adalah sesuatu yang tersusun. Sebab itu, kalau nak kehidupan tersusun, buat apa? Fokus kepada kitab ini. Kalau kita masak, perlu tak ikut susunan? Boleh tak? Buka je api, campak tu nasi. Nak goreng nasi, masuk tu nasi. Lepas tu baru masuk minyak. Jadi tak? Tak jadi. Takkan jadi punya. Kenapa? Kerana dia tak mengikut susunan. Tak mengikut sequence dia. Sebab itu, kalau kita tengok pada ayat bila Allah cerita tentang puasa, kan? Ayat dia apa? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah gunakan kutiba. Sama berkaitan dengan kitab. Wahai orang beriman, terjemahannya difardukan kepada kamu puasa. Tapi Allah gunakan kitab. Kenapa? Kerana Allah bagi tahu nak puasa ada susunan dia. Sebelum puasa kena lalu apa dulu? Kena lalu solat dulu. So kena tak kalau orang yang dia tak solat kemudian tiba-tiba dia nak bagi puasa? Dia tak kena. Susunan tu dia tak kena. Dia boleh habiskan baca buku tu tapi nanti dia macam cerita tu dia macam pening-pening sebab dia pergi ke belakang, lepas tu dia patah balik nanti pergi ke depan. So kita pun Allah gunakan di sini. Itu sebab yang pertama, apa? Sesuatu yang tersusun. Yang kedua, kenapa Allah gunakan kitabun? Kerana kita tengok kalau buku dah publish, boleh tak nak tarik balik? Tak ada dah. Sebab itu sebelum nak publish satu buku, apa perlu buat? Nak lalu proses editing tu lama tak? Berapa kali nak edit. Kenapa? Kerana once dah publish, waktu tu dah tak ada, dah nak tarik balik. Bolehlah nak tarik balik, iklankanlah, minta maaf, page yang ni tersalah maklumat. Tapi pembaca akan pandang apa? Kenapa? Tak semak ke? Tak semak dulu ke sebelum publish? Kan? So, Allah gunakan kitabun di sini. Kenapa? Kerana Quran ini, once dia dah publish, akan ditarik balik tak? Tak ada. Dan apa yang digunakan, apa yang diberitahu, solusi yang diberikan dalam kitab ini, dia berguna untuk zaman Nabi sahaja ke atau sampai kita? Dia guna sampai sekarang. Dan sampai bila? Nanti sampai hari kiamat. Maka kitab ini, dia perlu menyelesaikan masalah daripada dulu, kini dan selamanya. Dan masalah kita dengan orang dulu sama ke lain? Berbeza. Masalah berbeza mengikut zaman. Kan? Masalah kita dulu, tak ada kenderaan nak pergi satu tempat. Kena tunggu bas lama. Masalah budak sekarang adalah apa? Tak tahu nak naik kereta ke nak naik motor. Sebab dua-dua ada. Kan? Nak naik Grab ke? Nak naik apa kan? Berbeza masalah itu. Maka kitab ini, dia perlu menyelesaikan masalah dulu, kini dan selamanya. Dia tak boleh tarik balik. Ibaratnya apa? No turning back. So ini mukjizat kitab ini. Kenapa Allah gunakan pada awal ayat ini perkataannya kitab? Nak tunjukkan mukjizat buku ni, dia dah keluar, dia akan selesaikan semua masalah, dia akan menjawab semua persoalan, dan dia tak ada chapter yang boleh ditambah ataupun nak update. Tak ada. Maka sebab itu Allah gunakan pada ayat ini adalah kitab. Dalam terjemahan tu dia letakkanlah kurungan Al-Quran ini sebab nak bagi faham. Tapi bila tengok pada teks Arabnya dia gunakan perkataan kitab.
Dua perkataan je kita tengok, jangan risau tak lama. Dua perkataan je kita akan tengok. Allah gunakan setelah itu perkataannya anzalnahu. Apa maksud anzalnahu? Kami turunkan. Kami turunkan. Soalan yang pertama, siapa yang turunkan? Siapa turunkan Quran? Jangan fikir Allah. Allah turunkan kitab. Baik. Allah ada berapa? Satu. Kalau satu, kalau guna kata ganti nama, apa dia? Saya ataupun aku. Kat sini Allah guna apa? Kami. Sesuai tak? Tak sesuai. Mengikut bahasa tak sesuai. Kita bahasa Melayu pun kalau cakap untuk seorang, kita guna saya. Kecuali lah kalau budak-budak kan, kami ataupun orang utara kan, kami nak pergi jalan kat market, guna kami lah untuk orang kan. Tapi ikut bahasa kita yang rasmi, kami digunakan untuk ramai. So Allah gunakan kami untuk diri dia yang satu tak sesuai. Kalau ikut laras bahasa salah. Tapi adakah Quran salah? Tak mungkin salah. Maknanya Allah sengaja gunakan perkataan kami merujuk kepada dia. Kenapa? Mesti ada sebab. Itulah yang Allah nak kita cari. Kenapa Allah gunakan kami merujuk pada diri dia sedangkan dia seorang? Maka bila kita lihat bahawa dalam penggunaan orang Arab, penggunaan bila seorang dia guna untuk ramai, dia macam kita lah. Kita bila cakap salam, kita cakap apa? Assalamualaikum. Salam sejahtera ke atas kamu. Kamu tu untuk seorang ke ramai? Ramai. Kalau seorang, salam sejahtera ke atas awak. Tapi kamu, dalam bahasa Arab perkataan kum itu untuk ramai. Kalau seorang digunakan ka ataupun ki. Kenapa kita guna untuk ramai? So ini sama nanti dengan kami. Kenapa? Penggunaan untuk ramai bila merujuk kepada seorang itu menunjukkan kepada kehebatan dan juga keagungan serta kemuliaan dan juga penghormatan. Sebab itu bila kita ucapkan salam, kita cakap Assalamualaikum. Sebab tanda apa? Penghormatan kita kepada orang tu. Dia seorang tapi macam ramai. Hebat dia. Bila Allah gunakan kami menurunkan, kerana Allah nak bagi tahu betapa hebat dan agungnya penurunan Al-Quran ini hingga Allah turunkan kami. Kehebatan dan keagungannya adalah pada Quran itu diturunkan pada, digunakan kata ganti nama kami. Kehebatan dan juga keagungan kepada apa yang diturunkan dan siapa yang menurunkan. Mungkin ada orang tertanya, tapi kan malaikat Jibril yang turunkan, betul tak? So mungkin kami itu adalah Allah, malaikat Jibril, kan? So jadi ramailah. Kan? Tapi dia balik kepada soalan yang lain selepas tu. Adakah Allah perlu kepada malaikat? Perlu tak? Tak perlu. Kerana Allah tak perlu kepada mana-mana makhluk. So kami ini memang yang dimaksudkan adalah Allah SWT. Maka dia menunjukkan kepada keagungan dan juga kehebatan. Kemudian Allah kata anzalnahu. Anzalna maksudnya turunkan. Bukan nama orang. Turunkan. Kalau kita lihat terjemahan, kita dapatlah maksud dia turunkan. Tapi kalau kita lihat pada teks Arab dia sikit, pada penggunaan perkataan ini anzalna, sebab dalam Quran nanti ada beberapa bentuk perkataan yang membawa satu makna yang sama, turun. Ada anzala, anzalna, ada nanti nazzalna, ada nanti nazalna. Semua tu maknanya turun. Tapi tulisan Arabnya berbeza. Kenapa berbeza? Kerana ada makna yang nak disampaikan di situ. Dan bila di sini Allah gunakan anzalna, macam kita baca inna anzalnahu fi lailatul qadr, kami turunkan. Kenapa Allah gunakan perkataan anzalna? Pada bentuk perkataan anzalna ini, kalau lihat pada teks Arabnya sikit, ia menunjukkan satu perbuatan yang sengaja dilakukan. Perbuatan yang sengaja dilakukan. So bila Allah sebutkan sini anzalna, maksudnya kami sengaja turunkan Quran. So apa makna dia?
Maknanya boleh tak kalau Allah tak turunkan Quran? Boleh je. Tapi Allah dengan sengaja turunkan Quran. Dan Quran ini untuk siapa? Untuk Allah ke untuk kita? Untuk kita. Allah ada dapat apa-apa manfaat tak bila kita baca Quran? Tak ada. Kita duduk pagi ni dengar pasal Quran. Allah ada dapat apa-apa manfaat tak? Tak ada. Tak ada menambahkan apa-apa pun kemuliaan Allah, tak ada. Tak juga mengurangkan kemuliaan Allah kalau kita tak kisah dengan Quran ni. So itu kita sudah dengar orang kata kan, kita yang perlu pada Quran, bukan Quran yang perlu pada kita. Sebab Quran kekal begitu. Kalau bukan kita, Allah akan ambil orang lain untuk mengangkat Quran ni. So anzalna menunjukkan perbuatan apa? Satu perbuatan yang sengaja dilakukan. So Allah sengaja turunkan Quran. Bukan secara kebetulan nak lantik Nabi Muhammad, so kena ada something lah nak kena bagi dekat Rasul ni. So bagilah Quran ni, bukan. Dia satu yang sengaja Allah turunkan. Kenapa? Kerana Allah tahu. Dia macam kita lah. Kan? Adik-adik ada pengalaman. Mak ayah ataupun cikgu-cikgu. Mak ayah pagi-pagi dah bangun buat apa? Masak. Betul tak? Siapkan baju sekolah. Pakai baju sekolah, siapa basuh? Kalau sekolah sama sendiri lah basuh. Pada muka. Kalau duduk rumah, siapa basuh? Mak ayah basuh kan? Tahu-tahu je mak mana saya punya baju? Kan? Nak keluar je mak, nak duit. Semua dah siap. Kat rumah semua dah siap. Makan dah siap, baju dah siap, duit dah siap, bilik ada. Semua tu mak kita siapkan secara kebetulan ke sengaja? Sengaja. So dengan perbuatan mak kita siapkan semua tu dengan sengaja, apa makna dia? Sayang. Maknanya mak tu sayang dekat anak. So dia buatlah semua tu dengan sengaja. So Allah menurunkan Quran dengan sengaja. Maka apa makna dia? Maknanya Allah sayang dekat kita semua. Sebab itu Allah turunkan Quran. Tapi Allah tak bagi tahulah kat sini disebabkan aku sayang kepada kamu semua, aku pun turunkanlah Quran. Tak. Allah selitkan di balik penggunaan perkataan anzalna. Itu yang Allah sebutkan objektifnya ada dua tadi apa? Untuk liyadabbaru. Untuk kita tengok di sebalik penggunaan perkataan itu apa. Dan akhirnya nanti akan menjadikan kita apa? Ulul albab. Orang-orang yang berakal sempurna. IQ-nya itu tinggi. Kenapa? Bila sampai pada satu ayat, setiap perkataan itu kita hargai dia. Dan inilah kehalusan bicara Allah Azza wa Jalla pada kita. Allah selitkan kasih sayang dia pada perkataan-perkataan yang dia gunakan. Yang mungkin kita tak perasan. Anak-anak mungkin tak perasan kasih sayang mak. Betul tak? Tapi bila mak siapkan itu semua tanda mak tu sayang. Walaupun mak tak cakap mak sayang dekat adik. Tapi mak siapkan semua tu, itu tanda mak sayang. So tak perlu kalau mak tak cakap pun kita tahu dah mak sayang aku. Sebab mak siapkan semua ni untuk aku, senang je aku tak payah buat apa-apa. So Allah menyelitkan nota sayang dia kepada kita dengan penggunaan perkataan anzalna. Dan perkara ini kita dapat bila kita mula melihat Quran daripada perkataan-perkataan yang digunakan. Dan inilah mukjizat, kelebihan kitab ini, buku ini yang penulis ini bawakan kepada kita sejak daripada dulu, pelbagai perkara yang diselitkan di balik penggunaan. Bila kita baca terjemahan ayat ini, kita dapat tak makna yang nak disampaikan? Kita dapat. Allah turunkan Quran tujuannya untuk difahami dan diambil pelajaran. Makna tu kita dapat. Tapi di balik penggunaan perkataan tu, kita dapat juga maklumat-maklumat yang lain. Dan itulah kelebihan kitab ini, satu buku yang dah berada di pasaran sejak sekian lama, kan? Tapi dia sentiasa relevan, sentiasa membawakan kepada kita sesuatu yang fresh pada setiap kali kita baca. Kita baca dengan perasaan yang sekarang ini, kita akan rasa begini. Kita baca buku ni, tengah sedih, kita dapat feel yang lain. Dan inilah kelebihan buku ini, dia akan berinteraksi dengan kita bila kita mula berinteraksi dengan dia.
Kalau kita tak mula bercakap dengan dia, dia pun kaku begitulah. Tidaklah bercakap dengan kita hingga kita merasakan buku ini sama je macam buku-buku yang lain. Tak ada apa-apa pun perkara yang beri benefit kepada saya. Tapi pada pagi ini, dua perkataan yang kita lihat, kitabun dan juga anzalnahu. Dua sahaja perkataan. Kita boleh merasakan betapa Allah sayang kepada kita dengan penurunan Al-Quran ini. Maka selagi mana Quran ini berada bersama dengan kita, selagi itulah kasih sayang Allah Azza wa Jalla sentiasa berada bersama dengan kita. Dan Allah tak pernah meninggalkan kita. Allah tak pernah nak kita susah. Mak ayah kita nak ke kita susah? Tak. Sebolehnya mak ayah kita tak nak kita sakit, tak nak kita sedih, tak nak kita susah. Tapi kita ada tak rasa sedih? Ada tak rasa susah? Ada tak rasa sakit? Ada. Kenapa? Kerana itu pelajaran yang mak ayah nak bagi kepada kita. Kerana dia nanti berguna untuk kita pada masa depan. Maka dalam kehidupan susah, senang, sedih yang Allah berikan kepada kita, itu bekalan untuk kita bergerak di atas bumi ini, atas apa? Anzalna, atas kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada kita. Dan ini dua objektif buku ini yang penulis nak sampaikan kepada kita. Dia nak kita faham, dia nak kita lihat kepada apa mesej di sebalik ayat-ayat dia, dan dia nak kita mengambil pelajaran daripadanya. Kerana dengan itu akan lahirlah ulul albab, orang yang akalnya itu tinggi. Quran, dia bukan nak menjadikan orangnya itu terkebelakang. Dia bukan nak jadikan orang tu outdated, bukan nak jadikan orang tu nampak macam old school, bukan. Dia nak jadikan orang itu berdaya fikir yang tinggi. Sebab itu kita melihat pada waktu dahulu banyak invention yang dibawakan hasil daripada Al-Quran. Wallahu ta'ala alam. Itu mungkin sikit perkongsian saya pada pagi ini tentang satu buku yang telah lama berada di pasaran tetapi isinya sentiasa segar. Dia tak pernah ditambah dan tidak akan ditambah chapter yang baru, tetapi pada setiap kita yang membacanya, dia akan suit, dia akan masuk dengan diri kita personally. Inilah kelebihan buku ini. Dia memberi solusi kepada kita. Kadang setengah buku bila kita baca, dia bawa kepada kita cerita dan emosi, tetapi buku ini membawa kepada kita solusi. Dia meraihkan emosi kita dan dia beri kepada kita solusi untuk kita boleh bergerak ke depan agar kita terus kekal kehidupan ini tersusun menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Terima kasih kepada semua yang duduk sebentar pada pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaat dapat diambil. Soalan saya buka jika ada soalan ataupun ada apa-apa bantahan. Kalau tak ada, saya yang tanya soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Okay, tadi Ustaz ada nyatakanlah kitab itu diturunkan mengikut kitab mukjizat. Mukjizat diturunkan mengikut trending pada waktunya, macam Nabi Musa, apa lagi tadi? Nabi Isa. Contohnya zaman sekarang ni, kalau kita tengoklah ni bukan mohon pandangan, tapi situasi semasa sekarang ni yang trending adalah social media kan. Social media, apa yang netizen ataupun yang dituliskan di social media tu sangat memberi pengaruh yang besar pada masyarakat ataupun pembangunan ummah lah, especially. Jadi mohon pandangan Ustaz jugalah berkenaan hal ini. Apakah yang sepatutnya kita sama-sama buat ataupun kita nak kuatkan jati diri kita sendiri ataupun jati diri anak-anak lah, especially yang generasi muda yang kita nak bentuk ni, insyaAllah. Baik, terima kasih. Soalan yang sangat menarik. Baik, berkaitan dengan media sosial sekarang, yang inilah perkara yang trending pada hari ini. Allah bawakan dalam Quran, dalam buku ini, pada
babak yang ke-26. Namanya adalah Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara maksudnya adalah penyair-penyair. Pada zaman dulu, penyair adalah influencer. Kerana daripada syair, waktu tu dia akan berdiri di tempat yang tinggi, bersyair, dan daripada syair itu orang akan terpengaruh dengan apa yang disampaikan. Seorang penyair boleh memuji seseorang itu dengan segala pujian yang baik. Dan orang lain percaya dia adalah orang yang baik sebab influence daripada penyair. So Asy-Syu'ara surah yang ke-26 nanti boleh tengok Allah bawakan tentang para penyair dan itu adalah tentang influencer. Dan Allah sebut dalam surah itu nanti akan ada dua influencer. Satu adalah para penyair dan satu lagi influencer yang Allah bawakan dalam itu adalah Nabi Musa alaihissalam dan juga saudaranya Nabi Harun. Itu dua influencer yang Allah sebutkan dalam surah Asy-Syu'ara. Yang kalau kita lihat dia memang menceritakan tentang apa yang berlaku pada hari ini. Bahkan lebih daripada itu ialah Allah sebutkan tentang salah satu karakter manusia. Allah sebutkan perkataannya dalam Quran. Aza'u bih. Aza'u tu dalam Quran terjemahannya lah memberitahu. Itu terjemahan. Tapi kalau tengok pada teks Arab, perkataan aza'u dia adalah bermaksud radio. So apa fungsi radio? Nak menghebohkan. So ramai tak orang menggunakan media sosial untuk menghebohkan tentang apa yang dia buat? Ada. Dan dia datang dengan perkara yang baik dan tidak yang baik. Ada perkara yang baik yang dia buat orang lain tak tahu. Tapi dia hebohkan perkara tersebut. Dan itu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kita dapat daripada mana? Bila kita melihat kepada perkataan-perkataan yang digunakan dalam Quran. Daripada teks Arabnya, makna lain yang berada di sebalik perkataan tersebut. Maka siapa yang nak jadi influencer, maka surah Asy-Syu'ara surah yang ke-26 Allah bawakan khas untuk dia. Waktu tu 5-10 tahun dulu kita tahu tak media sosial akan jadi seperti hari ini? Kita tak tahu. Tapi Allah dah bagi tahu tak siap-siap? Allah dah bagi tahu dah dulu ceritanya tentang para influencer dulu, apa yang mereka lakukan dan apa kesan dia. Sebab itu Fir'aun pernah tak dengar dia berucap? Tak ada. Dia guna siapa? Dia guna Asy-Syu'ara dia. Para penyair dia yang untuk bercakap bagi pihak dia. Sebab itu Fir'aun kekal nampak baik di mata rakyat dia. Dia gunakan influencer untuk bercakap tentang diri dia. Itu Allah bawakan dulu sebelum kita sampai pada masa di hari ini. Barulah kita, sebab itulah surah ni rupanya cerita pasal ni. Bila dah sampai masa dia baru kita boleh nampak. Inilah sebabnya Allah ceritakan tentang surah yang ke-26 ini. Saya harap menjawab soalan. Soalan ataupun bantahan lain? Jika ada tambahan, bangkangan ataupun angkat tangan minta izin nak gerak dah pun boleh juga. Tak ada. Baik, terima kasih kepada semua yang berkunjung di Pesta Buku Antarabangsa Selangor. Saya harap semua dapat buku yang mungkin dia tak terfikir nak jumpa, tiba-tiba dia jumpa kan. Yang dia tak minat, tiba-tiba dia minat ke boleh terjumpa di sini. Saya harapkan ini adalah satu permulaan yang baik pada diri setiap kita untuk membaca. Kerana sekarang ini nak membaca dia perkara yang susah ke senang? Susah kan nak baca kan? Kalaulah buku teks tu dalam bentuk video, dalam bentuk reels, kan seronok kan? Tengok reels je hari-hari. Tapi itulah dia. Buku kita punya sekolah masih lagi guna buku, so tetap masih kena baca dan ia perkara yang mencabar. Akan tapi percayalah, pada aktiviti membaca itu, dia sedang membina akal kita untuk berfikir ke depan. Membaca, dia membina akal untuk berfikir ke depan. Kerana orang kalau baca, dia tengok huruf depan ke huruf belakang? Dia tengok huruf depan. So membaca sedang membina daya fikir untuk kita terus bergerak ke hadapan dan teruskanlah aktiviti membaca ini walaupun dia nampak macam kan, pegang buku, apa benda baca buku, main game lah jom. Tapi teruskanlah membaca walaupun mungkin daripada handphone ataupun daripada tab kita, mudah-mudahan itu terus membina daya akal kita. Itu adalah, membaca adalah apa?
dia adalah exercise untuk akal. Kalau malas baca, rajin tengok video. Kalau selalu tengok video, nak baca jadi susah ke senang? Susah, sebab kita dah biasa tengok video tu yang bergerak, kita statik. Membaca, kita kena gerakkan ini. Itu dia adalah aktiviti untuk akal. Teruskan membaca walaupun sedikit, dan buku yang terbaik untuk dibaca sudah tentulah kita sebutkan tadi, penulisnya, editornya, publishernya adalah satu yang sama, dan buku ini telah berada di pasaran sekian lama dan itulah isinya sentiasa fresh, evergreen, relevant hingga ke hari ini. Terima kasih sekali lagi pada semua dan selamat menyelam di buku-buku yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.